Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini koresponden TVS, saya Luqman Muhammad yang akan menemani anda untuk 15 minit ini sahaja. Semestinya intipati program ini kita bawakan perkembangan terkini dari luar negara, pelbagai topik dan isu semasa yang akan kita dapatkan terus daripada koresponden kita. Dan di Amerika Syarikat, kita ada saudara Alfian Zaini. Assalamualaikum, apa khabar Encik Alfian? Waalaikumsalam Luqman. Alhamdulillah saya di sini sihat-sihat saja. Terima kasih. Baik Encik Alfian, boleh saya tahu Encik Alfian, adakah Encik Alfian ini sudah lengkap menerima 2 dos suntikan vaksin? Dan vaksin jenis apakah yang diberikan kepada Encik Alfian? Alhamdulillah Luqman. Sudah tentulah saya sudah pun mendapatkan suntikan vaksin iaitu Pfizer yang lengkap, iaitu sebanyak 2 dos semenjak pertengahan April lagi. Luqman, terima kasih. Baik Encik Alfian, setakat awal bulan Ogos ini Encik Alfian, bagaimana perkembangan COVID-19 di sana? Adakah ia berada di tahap yang sangat membimbangkan dan mungkin Encik Alfian boleh beri sedikit gambaran, kerana jika di Malaysia Encik Alfian, ketika ini kerajaan telah menggunakan pakai satu pelaksanaan baru iaitu Pelan Pemulihan Negara, yang mana pelan pemulihan ini ia mempunyai fasa-fasa tertentu dengan kelonggaran-kelonggaran tertentu sesuai dengan situasi semasa pandemik COVID-19 dan program vaksinasi di sesebuah negeri. Bagaimana pula di sana Encik Alfian? Baik Luqman, di kala Malaysia pula sedang menjalankan fasa pemulihan negara, Amerika Syarikat tetap berada di kalangan negara-negara yang mempunyai kadar kes COVID-19 baharu yang tertinggi, didorong oleh kenaikan kes di negeri-negeri di wilayah selatan Amerika Syarikat, di mana negeri-negeri tersebut agak ketinggalan dalam pemvaksinan penduduk-penduduknya. Kadar jangkitan mula menurun di Amerika Syarikat pada musim bunga lepas ketika vaksin boleh didapati secara mudah dan meluas, di kala purata 7 hari kes yang disahkan setiap hari meningkat di negara-negara lain pada waktu itu, termasuklah India dan Brazil menurut daftar dari University Johns Hopkins. Walau bagaimanapun, pada awal bulan Ogos, Amerika Syarikat melaporkan lebih daripada 1.5 juta kes yang terbaharu COVID-19, iaitu lebih dari 3 kali ganda jumlahnya daripada Iran dan India yang kini memegang tampuk kedua dan ketiga menurut data dari Universiti Johns Hopkins. Bayangkan ya. Jadi purata 7 hari kes yang disahkan kini mencapai lebih dari 135,000, jauh lebih tinggi daripada negara-negara lain. Berdasarkan perbandingan antara negeri-negeri di Amerika Syarikat, negeri Louisiana mempunyai kadar kes yang paling tinggi kalau kita mengikut kes baru per kapita tertinggi, diikuti oleh uh, negeri Florida ya. Florida pada Jumaat lepas memecahkan rekod tertinggi dalam kes COVID-19 sepanjang minggu lalu. Mereka melaporkan lebih daripada 151,000 ya, kes yang terbaharu, iaitu jangkitan paling banyak dicatatkan dalam tempoh 7 hari sejak wabak tersebut dicatatkan merebak di seluruh dunia. Kenaikan ini dikaitkan dengan merebaknya varian Delta coronavirus, menyebabkan kesibukan mendadak di hospital-hospital seluruh negara. Menurut Pusat Kawalan Penyakit ataupun CDC, kemasukan hospital terbaharu untuk COVID-19 di kalangan orang dewasa berumur 30 sehingga 39 tahun telah mencapai rekod tertinggi buat masa ini, di mana data menunjukkan kadar kemasukan ke hospital baru mencapai 2.52 bagi setiap 100,000 orang. Sebulan sebelumnya, pada 11 Julai lalu, kadar kemasukan pesakit baru dengan COVID-19 di kumpulan usia yang sama cuma berada di kadar 0.64 orang bagi setiap 100,000 orang. Luqman. Di Louisiana pula, Governornya mengatakan bahawa kemasukan harian ke hospital disebabkan oleh COVID-19 mencapai kadar paling tinggi buat masa ini, di mana sekurang-kurangnya 3,000 kes baru sehari dilaporkan. Ini bukan saja kadar yang paling tinggi yang pernah disaksikan di negeri tersebut. Malah ianya 3 kali ganda lebih tinggi daripada mana-mana titik kes yang paling tinggi pernah dicatatkan di negeri itu sepanjang pandemik ini. Hospital-hospital semakin dibanjiri dan jumlah kaki tangan hospital semakin terhad untuk menangani kadar kenaikan yang mendadak ini.
Saya dapat perhatikan walaupun mandat untuk mewajibkan semula pemakaian pelitup muka belum lagi dikuatkuasakan sepenuhnya sekali lagi di seluruh negara, rakyat sendiri sudah mulai berwaspada dengan memakai sendiri pelitup muka tidak kira status pemvaksinan mereka, Lokman. Baik, terima kasih Encik Alfian, koresponden TVS. Berehat seketika, kita kembali selepas ini dengan isu-isu yang lebih menarik. Nantikan. Kembali kita dalam satu-satunya rancangan di TVS yang membawakan perkembangan dari luar negara, semestinya laporan yang komprehensif, tepat, sahih terus kepada anda. Baik, kita mulakan babak kedua ini dengan perkembangan vaksin, Cik Alfian, di mana Pentadbiran Makanan dan Ubat-ubatan FDA Amerika Syarikat meluluskan penggunaan dos penggalak atau booster vaksin COVID-19 jenis Pfizer dan Moderna kepada individu yang mempunyai tahap sistem kekebalan tubuh yang lemah selepas 2 dos, dan FDA mengubah garis panduan kelulusan kecemasan bagi membolehkan individu yang menjalani pemindahan organ dan lemah sistem imuniti untuk mendapatkan suntikan penggalak. Mungkin Encik Alfian mempunyai perincian penuh mengenai perkara ini, Encik Alfian. Baik, Lokman. Pentadbiran Makanan dan Pengubatan Amerika Syarikat atau FDA pada hari Khamis lalu telah membenarkan pemberian dos ketiga vaksin atau vaksin tambahan untuk diutamakan kepada orang-orang yang mempunyai sistem imun yang terhad. Sehari selepas itu, penasihat vaksin untuk Pusat Kawalan Penyakit atau CDC pula juga sebulat suara bersetuju untuk mengesyorkan dos tambahan untuk orang-orang yang mengalami masalah imunisasi. Michael Osterholm, pengarah Pusat Penyelidikan dan Dasar Penyakit Berjangkit di University of Minnesota, mengatakan bahawa ianya sangat penting untuk kita tidak tidak mengelirukan dos ketiga ini sebagai suntikan booster ataupun penggalak, tapi lebih kepada pelengkap kepada siri-siri yang terawal, di mana contohnya untuk vaksin-vaksin penyakit yang lain yang tertentu kita mungkin perlukan sebanyak 3 ataupun 4 dos untuk mendapatkan perlindungan yang lengkap bagi mereka yang tidak mempunyai tindak balas langsung atau tidak dilindungi sepenuhnya dengan dos-dos yang terawal. Ianya berbeza pula dengan booster ataupun penggalak bila mana ianya meningkatkan semula kadar perlindungan yang semakin berkurangan dengan peredaran masa, Lokman. Baik, jelas. Seterusnya, Encik Alfian, masih lagi topik perbincangan kita mengenai kebimbangan COVID-19, di mana pakar penyakit berjangkit menjangkakan Amerika Syarikat bakal menyaksikan lebih ramai kanak-kanak akan dijangkiti COVID-19. Ia susulan penularan varian Delta yang lebih cepat menular yang kini dilaporkan di banyak negara di seluruh dunia. Apakah antara langkah dan pencegahan berdasarkan kebijaksanaan pakar-pakar di negara maju seperti Amerika Syarikat yang mungkin kaedahnya boleh kita ambil? Kerana varian Delta kini, Cik Alfian, kita tahu ia berada di 117 buah negara. Cik Alfian. Pakar penyakit berjangkit menjangkakan Amerika Syarikat bakal menyaksikan lebih ramai kanak-kanak dijangkiti COVID-19. Contohnya di negeri Alabama, terdapat peningkatan kes di kalangan bayi dan remaja rawat di hospital dengan COVID-19 menurut Dr. David Kimberlin, iaitu pengarah bahagian penyakit berjangkit pediatrik di Universiti Alabama di Birmingham. Mereka melihat banyak kanak-kanak yang sangat-sangat tenat telah dimasukkan ke hospital mereka dan kadarnya adalah hampir 2 kali ganda lebih banyak daripada rekod terburuk sebelum ini kira-kira Januari yang lalu. Golongan ini bertaruh nyawa untuk bernafas dan kebanyakannya memerlukan bantuan alat pernafasan atau ventilasi katanya lagi. Ini juga berkait rapat dengan kembalinya sesi persekolahan dan ianya sangat penting untuk mereka yang bekerja di sektor pendidikan untuk memakai pelitup muka di sekolah tidak mengira status pemvaksinan mereka. Tambahnya lagi, cara yang paling berkesan adalah dengan mewajibkan semula pemakaian pelitup muka di semua peringkat di seluruh negara. Menurut Dr. Anthony Fauci, pengarah CDC, peningkatan kes-kes baru melibatkan golongan kanak-kanak dan remaja ini juga merupakan susulan penularan varian Delta yang lebih cepat menular setakat ini, seperti yang
Lukman katakan tadi, terdapat di sebanyak 117 negara di seluruh dunia. Walau bagaimanapun ianya masih belum jelas sama ada kanak-kanak yang dijangkiti varian Delta akan menyebabkan komplikasi terhadap golongan ini. Kata beliau lagi, varian Delta ni lebih pantas menular berbanding Alpha dan jangkitan di kalangan kanak-kanak dijangka akan terus meningkat. Walaupun buat masa ini peratusannya agak kecil, namun perhatian khusus harus diberikan kerana keadaan fizikal yang masih belum cukup matang, memerlukan mereka dirawat dengan segera di hospital. Katanya lagi beberapa kajian antarabangsa turut mendapati varian Delta boleh menyebabkan komplikasi yang teruk di kalangan golongan dewasa, apatah lagi di kalangan kanak-kanak dan bayi. Justru itu langkah terbaik bagi golongan kanak-kanak yang masih belum layak menerima suntikan vaksin ini adalah dengan memastikan ibu bapa mereka masing-masing diberikan vaksin sepenuhnya terlebih dahulu, Lokman. Baik, terima kasih atas perincian untuk episod kali ini Encik Alfian, dan kepada anda di rumah atau di mana jua anda menyaksikan kami, sama-sama kita nantikan apakah topik dan isu yang akan kami bawakan pada minggu depan. Saya Luqman Muhammad, salam hormat dan jumpa lagi. Assalamualaikum.